Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, hari ni kita dah banyak dengar tentang orang bincang tentang mentega terbang. Okay, hari ni pun saya nak komen pasal mentega terbang ni. Saya nampak banyak perkara canggung lah dalam cerita tu. Dan memang masalah daripada penerbit filem tu, pelakon dan orang-orang yang terlibat dalam cerita tu. Jadi saya nak bagi kredit lah, sebab dia ada effort nak buat satu cerita yang menggemparkan tanah air, menggemparkan orang Melayu Islam. Jadi kalau dia buat cerita tu, dan dia memang sukses lah untuk menggemparkan. Tetapi masalahnya adalah canggung yang saya masukkan adalah masalah sel-sel otak tidak berhubung berkenaan ada scene yang makan pau babi tu. Kalau scene tu kawan India dia tengah makan pau babi, tiba-tiba dia minta, tapi kawan India dia refuse, reluctant nak bagi, sebab dia kata orang Islam mana boleh makan babi. Tapi dia jawab, dia bagi satu, dia bidas balik, dia kata kau orang India pun tak boleh makan daging kan. Jadi masalah dia adalah, umpama kalau kawan dia tu bawa kereta langgar tembok pun, dia kata kenapa kau boleh langgar tembok, aku tak boleh langgar tembok. Jadi kat situ jelas nampak sel otak tidak berhubung. Jadi memang ada satu pepatah tu berbunyi, kalau bodoh kita boleh simpan sikit. Jadi cerita tu memang bodoh tu dia tak boleh simpan, dia tak terjemah. Jadi pemikiran ataupun pemahaman liberal masuk, nak disampaikan kepada masyarakat bahawa boleh lebih kurang dalam agama. Lepas tu sang ayah pula, kalau nak proceed tukar agama, silakanlah untuk cari kebenaran. Semua agama sama. Jadi itu memang jelas menunjukkan bahawa sel-sel otak tidak berhubung. Dan saya tak tahu apa niat sebenar penerbit filem tu, pengarah filem, dan pelakon tu pun kena istighfar lah, kena istighfar. Kita pun tak kenal siapa pelakon tu, entah daripada mana datang. Saya komen ni based on apa yang korang mentega terbang ni terjemahkan kepada kita. Jadi itu memang hak kita untuk kita komen. Ada juga yang komen, kita orang Malaysia kita kena berfikiran terbuka. Itu adalah karya kepala dia. Memang masalah sel-sel otak tidak berhubung. Jadi bila membuat sesuatu karya tu, dia nak buat satu karya yang kritis, bagus. Saya memang berminat dan suka. Malahan memang ada perdebatan agama yang berlaku dewasa ini, even though sebab sejak dulu lagi kita akan dapat lihat mereka berhujah dan menyampaikan fakta. Bila fakta mereka tidak kuat, maka mereka menggunakan satu jalan keluar yang mudah, iaitu menjadi seorang annoying. Jadi annoying adalah satu method untuk keluar daripada ditelanjangkan pemikiran dia. Jadi orang yang buat mentega terbang ni memang jelas dan bersuluh bahawa sel-sel otak tidak berhubung. Pengkajian tu tidak betul-betul dibuat, tetapi mereka berjaya untuk spark attention orang. Dan kalau itu attention dia, mereka berjaya lah, sukses. Jadi saya nasihatkan kepada orang yang mendokong cerita ni, orang yang menerbitkan cerita ni, kaji lagi lah. Sebab budak sekolah rendah pun boleh fikir. Budak anak saya umur 11 tahun pun dah boleh fikir tentang cara hidup seorang Islam, apa yang telah tertulis di dalam Al-Quran, perintah Allah, larangan Allah. Maka budak kecil pun boleh berfikir. Maka untuk menyamaratakan semua agama ni adalah satu perbuatan yang sel-sel otak tidak berhubung. Jadi saya nasihatkan banyak minum susu. Doalah sebab minum susu ni, ya Allah, Tuhan, sambungkanlah balik sel-sel otak saya. Sebab kita nak buat sesuatu tu yang kritis dan kritikal, kita kena pastikan otak, sel-sel otak kita bercantum antara satu sama lain. Critical thinking yang saya masukkan, bila dia nak mempertahankan satu pemahaman, dia adalah seorang
pemuka agama, ketua agama tentang sesuatu, maka buatlah debat secara terbuka, berbincanglah, berdialoglah. Kalau kita dapat lihat Kementerian Belia dan Sukan nanti ada satu program jom ziarah, ziarah ke rumah-rumah ibadah agama lain, maka saya rasa itu satu effort yang saya kalau boleh nak ditambahkan adalah lebih baik kita berbincang, kita melihat, kita berdialog. Memang ada banyak perbezaan dalam dialog antara agama, memang ada banyak perbezaan, tapi apa yang penting, apa yang kita nak dapat, dapatan daripada dialog dan ziarah tu adalah kita tahu perbezaan tu dan kita menerima perbezaan tu. Kita dalam Islam, la ikraha fi din, tiada paksaan dalam agama. Dalam sejarah Islam, kita tidak paksa orang untuk mengucap dua kalimah syahadah, beriman kepada Allah, sebab itu bukan cara yang Nabi Muhammad SAW tunjukkan, dan itu bukan dakwah yang sebenar. Paksa bukan dakwah yang sebenar. Jadi usaha untuk merosakkan pemikiran masyarakat dalam menggunakan medium filem ni, dia satu effort lah bagi saya. Satu effort kalau orang yang budak-budak yang sekarang ni, zaman sekarang ni, jenis malas nak fikir, maka dia lihat filem tu, dijadikan satu okey, boleh berfikir cara macam ni. Jadi itu adalah satu masalah yang saya nak bagi tahu kepada penerbit filem Mentega Terbang ni, adalah masalah sel otak yang tidak berhubung. Yang berlakon pun sama. Saya tidak dapat melihat niat baik dari cerita tu, melainkan adalah satu critical thinking yang cuba disampaikan dalam sebuah filem, tetapi study dan disiplin tidak habis. Saya banyak melihat perbandingan agama. Kalau kita lihat kat speaker corner, di mana-mana sudut ruang perbandingan agama, berbincang tentang agama, critical thinking. Kita bentangkan idea kita, dia bentangkan idea dia. Okey, apakah fahaman yang sebenar? Apakah yang membezakan kita? Kalau kita baik, niat kita baik, intention kita baik, maka kita akan terima pemikiran itu. Dan kami tidak, contoh agama Islam tidak memaksa engkau untuk beriman kepada Allah dengan cara paksa, dengan cara mata pedang seperti mana yang diwawarkan oleh media massa. Tidak, bukan begitu cara dia. Maka ini adalah masalah pemikiran dan metodologi disiplin yang tidak cukup. Kalau kita bawa pemikiran macam ini ataupun disiplin macam ni di dalam kehidupan seharian, maka masalah satu masalah dalam hidup kita, dalam kerja, dalam rumah tangga, tidak ada penyelesaian. Maka kita bawa satu disiplin ilmu, kita nak cari, kita nak bawa critical thinking tu di dalam menyelesaikan perbezaan, maka kita kena hati yang terbuka, terima perbezaan. Orang Kristian, orang Hindu, orang Buddha, mereka berbeza dan kita tidak pernah memaksa mereka untuk masuk Islam atau menerima kepercayaan orang agama lain. Tidak pun memaksa untuk masuk kepada kepercayaan mereka. Tetapi hari ini kita nak semarakkan. Kalau cerita Mentega Terbang ni nak buat spark, yes, saya sahut cabaran. Kita semarakkan dialog perbandingan agama. Tengok rancangan TV mana, radio mana yang nak buat, yang nak ada tentang 1 jam atau 2 jam tentang perbandingan agama. Kita nak tengok, adakah radio television evangelis Kristian nak buat, ada radio agama lain nak buat tentang perbandingan agama. Jemput seorang ustaz ataupun forum perdana, jemput orang Hindu, Kristian, Buddha, duduk atas pentas berbincang tentang apa yang dikata di dalam kitab mereka. Dan kalau mereka ada intention, kata orang Islam hari ni tidak ikut apa yang dicatatkan dalam Al-Quran, maka saya akan tengok balik, dan jika ia benar, maka saya akan istighfar dan saya kata walaupun yang cakap tu bukan orang yang beriman, maka saya akan kata dia benar. Itu adalah disiplin ilmu. Tapi dalam Mentega Terbang ni saya minta maaf, sebab dia memang masalah sel otak tidak berhubung. Jadi itu pandangan peribadi saya. Maka yang terima, dan orang yang buat filem Mentega Terbang, sila tampil buat penjelasan. Jika anda benar, semarakkan budaya berdialog, ada disiplin dalam critical thinking, maka anda adalah orang yang benar. Jika tidak,